Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in. Wala 'uqbatal lil muttaqin, wala 'udwana 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya muliakan para pegawai Jabatan Kerja Raya Kuala Lumpur, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Izinkanlah saya pada tengah hari ini untuk membincangkan tajuk semasa dalam konteks umat Islam, dan khusus untuk hari ini ialah tentang pemimpin yang dipilih di Turki, Erdogan, dengan tajuk Erdogan pemimpin Islam di bumi sekular. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqal azim. Katakanlah, ya wahai Tuhan kami yang memiliki segala kerajaan, Dikau memberikan kerajaan kepada yang Dikau kehendaki dan menarik kembali kerajaan yang Dikau kehendaki, dan Dikau memuliakan siapa yang Dikau kehendaki dan menghina siapa yang Dikau kehendaki, dan segala kebaikan di tangan Dikau ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Dikau segala di atas segala sesuatu Maha berkuasa. Marilah kita kenang satu peristiwa yang besar ini, barangkali menjadi tajuk utama yang dibincang seluruh dunia, yaitu pertandingan Presiden Turki yang penuh kontroversi, dan akhirnya Presiden lama, Presiden Tayyip Erdogan dipilih kembali dalam satu pertempuran yang sangat-sangat sengit. Dan dia mendebarkan bukan saja masyarakat Turki, tetapi dia mendebarkan seluruh dunia. Seolah-olah pertandingan inilah pertandingan blok utama, bukan saja di kalangan masyarakat Turki, sekular dan bukan sekular, tetapi pertandingan antara blok timur dan blok barat. Kenapa saya akan mengatakan demikian? Sebab di belakang setiap pemimpin yang bertanding terdapat blok yang menyokong masing-masing, dan itulah kepentingan yang ditunjukkan oleh pertandingan Presiden Turki pada malam tadi. Keputusan akhirnya Presiden Recep Tayyip Erdogan mendapat 52%, manakala lawannya yaitu Kemal Kılıçdaroğlu mendapat 47%. Dan 52%, melebihi 50% sudah cukup dalam perlagaan Turki untuk dipilih sebagai presiden. Dan ini kali pertama pusingan dilakukan dua kali. Sebab pusingan pertama tidak ada pemenang yang jelas, sebab Erdogan hanya mendapat 49% dan lawannya hanya mendapat 44% perkali. Oleh sebab itu diadakan pusingan yang kedua, dan pusingan kedua ini sangat dramatik, sebab tidak jelas siapakah bakal menang, sebab kedua-duanya kelihatan mempunyai kelebihan dan kekuatan masing-masing. Tapi akhirnya kita lihat Erdogan menyanyi pagi tadi, menyanyi kemenangan di depan penyokongnya. Dan yang satu perkara yang barangkali tidak mengembirakan Erdogan ialah kawasan utamanya Istanbul tewas kepada lawannya. Istanbul, kawasan utama Erdogan, tewas kepada lawannya, tetapi secara keseluruhan kemenangan berpihak kepada Erdogan. Itulah berita yang barangkali yang kita boleh lihat apakah kacamata kita hari ini, kita sebagai pemerhati daripada jauh, dan apakah sikap kita umat Islam terhadap kemenangan ini. Dan sekiranya takdir yang tidak menyembelahi Presiden Erdogan, apakah akibat kepada Turki dan kepada umat Islam seluruhnya. Dan sebaik saja pagi tadi saya melihat dalam televisyen ataupun dalam berita, Erdogan membuat ucapan kemenangan pertama, dan dia menyebut selain pada mengucapkan terima kasih kepada terlibat, dia memberikan tumpuan khusus kepada para pemuda. Dan di Turki secara otomatik apabila seorang pemuda mencapai 18 tahun, dia layak mengundi secara otomatik, dan apabila sampai saja 18 tahun di antara jarak pilihan raya pertama dan ulangannya yang kedua, dan dapatan ribuan pemuda yang boleh mengundi. Yang kedua ialah Erdogan mengatakan mereka yang menentangnya akan menerima harga yang mahal, sebab dia katakan pay the price for the plotting this downfall, sebab kejatuhannya
bukan dirancang oleh rakyat Turki semata-mata, tetapi oleh kuasa besar dunia. Mereka tidak pernah gembira dengan Turki yang ada sekarang, dan oleh sebab itu siapa yang menentang kerajaan sekarang, mereka akan kecewa. Sebab kita lihat sikap Erdogan apabila bersikap dengan musuhnya dalam konteks rampasan kuasa pada 2016 yang lepas, kita lihat dia telah bertindak dengan begitu tegas, menghapuskan musuhnya, dan kita jangka perkara yang sama akan berlaku dalam perkara ini. Jadi mari kita lihat dengan lebih dekat apakah yang berlaku sebenarnya. Dan kita lihat dalam pertandingan pertama, Turki di bawah Erdogan berkali-kali mengatakan kami akan menjadikan Turki sebagai superpower. Dan superpower ini kita lihat Turki adalah sebuah negara NATO, Pakatan NATO yang berpihak kepada Barat. Tetapi NATO Turki menjadi masalah kepada NATO yang sebenarnya. Apabila dikatakan cita-cita Erdogan untuk menjadikan Turki sebagai superpower, ini tidak menjadi berita gemar, tidak menjadi berita yang baik kepada NATO sendiri. Dan kita lihat dalam NATO ada krisis yang sangat tenat yang melibatkan Turki sebagai anggotanya yang tidak setia kepada NATO sebenarnya. Kita lihat pada 16 Mei lepas, pilihan raya presiden telah dilakukan. Sepatutnya presiden pilihan raya ini muktamad, tetapi sayang keputusan tidak muktamad. Sebab dalam perlakuan Turki mesti seorang presiden yang pilih mesti melampaui 50% sokongan, tetapi Erdogan hanya mendapat 49%. Tetapi yang berlaku ialah terdapat 4 kandidat calon presiden pada pilihan raya yang pertama pada pilihan yang 16 Mei lepas. Erdogan mendapat 49%, kemudian lawannya Kemal Kılıçdaroğlu mendapat 44%, hampir 45%, dan seorang lagi kandidat yang bernama Organ ataupun Sinay Organ ini mendapat 5%. Seorang lagi sangat sedikit, ada 4, yang signifikan ini 3. Tetapi dalam ulangan pilihan raya yang kedua, dalam round of election, didapati bahawa kandidat yang mendapat 5% ini berpihak pada Erdogan. Dan oleh sebab itu kita lihat pertambahan. Sekiranya kita andaikan bahawa jumlah pengundi, jumlah yang hampir sama selepas pilihan raya yang kedua ini, ulangan ini, kita dapati bahawa Erdogan mendapat pertambahan 3%. Daripada 49 menjadi 52%. Dan Kemal Kılıçdaroğlu ini mendapat 45% kepada 47, maksudnya pertambahan 2%. Erdogan mendapat tambahan 3% dan Kemal mendapat 2%. Maksudnya undi yang diberikan oleh organ ini tidak solid kepada Erdogan, tetapi sudah cukup untuk melonjakkannya untuk mendapatkan majoriti 52%, dan di pagi tadi disahkan sebagai presiden Turki yang baru, dan dialah menyambung jabatan presiden yang lapang. Bermakna Erdogan telah memasuki 20 tahun lebih sebagai pemerintah ataupun pemimpin tertinggi Turki, dan disambung dengan 5 tahun lagi. Dan inilah rekod barangkali dalam sejarah Turki. Dan ulangan pilihan presiden ini juga berlaku kali pertama di dalam sejarah Turki. Sebab sebelum ini tidak ada 2 kali. Sentiasa clear dalam pilihan pertama. Tetapi kali ini ada sejarah di balik sejarah. Ada agenda di balik agenda. Marilah kita lihat sebahagian. Dan saya minta maaf kalau analisis saya ini tidak bertepatan dengan apa yang tuan-tuan analisis, dan saya minta maaf di awal, dan mari kita lihat apakah yang saya dapat kongsi dengan para jemaah sekalian. Kita lihat dalam sebelum undian, sebelum diadakan pemilihan presiden, pandangan rakyat Turki seluruhnya tidak sebenar-benarnya benar-benar sejelas berpihak pada Erdogan. Ada yang berpihak, tetapi ada yang tidak puas hati. Dan ini memberikan gambaran awal bahawa kedudukan Erdogan tidaklah semantap yang sebelum ini. Oleh sebab itu pilihan raya kali ini pilihan raya yang paling cabaran kepada Erdogan sebagai pemegang jawatan. Kita lihat rakyat mereka tidak 100%
bersama dengan Erdogan, tetapi ada item-item yang mereka menentang Erdogan. Ini adalah gambaran awal bahawa kemungkinan Erdogan akan kecundang, dan saya dipahamkan Kesatuan Eropah sudah bersedia untuk merayakan kekalahan Erdogan, tetapi Allah memberikan kemenangan siapa yang dia kehendaki. Kesatuan Eropah sangat benci pada Erdogan disebabkan apa yang berlaku dalam senario politik yang terakhir ini. Lebih lagi hubungan di antara Erdogan dengan Rusia telah semakin jelas. Walaupun Turki tradisinya dalam NATO menentang Rusia, tetapi Turki bersama Rusia, inilah satu konflik yang kelihatannya Eropah tidak bersama Erdogan. Dan saya dipahamkan mereka sudah bersedia untuk meraihkan kekalahan Erdogan. Malam tadi mereka menunggu, dan keputusan kelihatannya tidak berpihak kepada Eropah, sebab calon yang menentang Erdogan ialah calon sokongan Eropah dan Amerika. Tuan-tuan, perkara yang menjadi penentu ialah kaum Kurdish. Dan dalam pilihan raya pertama kita lihat yang berpihak kepada Erdogan yang warna kuning, dan yang berpihak kepada Kılıçdaroğlu ialah yang sebelah yang warna merah. Kita lihat hampir seimbang. Dan yang menariknya ialah satu kumpulan yang terkenal, Kurdish, yang menjadi umat Islam yang sangat perkasa, yang tidak pernah negara, tetapi ketika Osmaniyah, mereka bekerjasama dalam negara Osmaniyah. Osmaniyah telah terpecah dan terbentuk Republik Turki moden, dan mereka tidak ada tempat dalam negara mereka sendiri, Kurdish. Dan presiden-presiden Turki sebelum ini tidak memberikan perhatian kepada bangsa Kurdish yang perkasa ini. Mereka mendiami di sepadan negara, dan mereka ingin membentuk sebuah otoriti mereka sendiri, otonomi. Mereka ingin membentuk sebuah negara Kurdish. Kebetulan lawan Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu ini mengambil peluang ini menyokong Kurdish. Dan oleh sebab itu, inilah membimbangkan Erdogan, sebab ketika Erdogan berkuasa, masalah Kurdish tidak diselesaikan. Kurdish tidak diselesaikan Erdogan sebaiknya, dan ini memberikan weightage yang besar kepada lawannya. Tetapi tidak cukup untuk mengalahkan Erdogan, sebab ada weightage yang lebih besar yang berada di pihak Erdogan. Kita lihat, tuan-tuan. Ini ialah pemimpin Kurdish. Pemimpin Kurdish sudah jelas menyokong lawan Erdogan, dan dia dipenjarakan. Daripada dalam penjara, dia mengatakan kami orang Kurdish bersama dengan lawan Erdogan, dan ini memberikan kekuatan kepada lawan Erdogan. Begitu juga dengan parti-parti yang banyak di dalam Turki, sebahagian mereka menyatakan sokongan kepada lawan Erdogan, termasuk parti Islam sendiri. Dan inilah yang sukar untuk kita buat analisis. Mari kita lihat secara lebih detail. Orang Kurdish mengimpikan sebuah negara yang besar. Mereka adalah satu bangsa yang besar, tetapi mereka tidak pernah negara. Mereka mencadangkan kawasan Kurdish mereka ialah kawasan daripada Iraq sampailah ke sempadan Turki, dan Turki, sebahagian daripada Turki itulah kawasan yang diperjuangkan oleh bangsa Kurdish. Kita ingat bahawa Said Nursi ialah bangsa Kurdish, dan tokoh-tokoh pejuang Islam banyak ketika ketika tamat Islam, banyak daripada bangsa Kurdish yang gagah perkasa, tetapi mereka tidak negara. Mereka menjadi sebahagian daripada rakyat Osmaniyah yang tidak pernah menjadikan geografi sebagai sempadan. Kita satu umat. Tetapi apabila jatuh ke Osmaniyah, Turki moden, Republik, dan dia dinamakan Turki, dan Kurdish merasakan dia tidak terpinggir dalam negara Turki, dan mereka sedang berjuang. Dan inilah kelebihan yang diambil oleh lawan Erdogan, sebab mereka membela Kurdish. Dan pilihan raya yang sangat-sangat berat dihadapi oleh Erdogan. Walaupun kita tahu keputusan tadi dia telah menang, tetapi debaran sangat kencang untuk menanti keputusan yang sebenarnya. Dan mereka mengatakan bahawa calon yang mendapat 5% tadi memberikan sokongan kepada Erdogan, menyebabkan ramai penganalisis mengatakan bahawa keputusan akan berpihak pada Erdogan. Tetapi akhirnya kita lihat hanya 3% yang berpihak pada Erdogan, 2% berpihak kepada lawannya,
Dan ini dengan 3% sudah mencukupi Erdogan melepasi 50% sokongan dan dia diisytiharkan sebagai Presiden Turki kembali. Cukup menarik kalau kita lihat pilihan raya di Turki. Mereka pemilihan dilakukan daripada 8 pagi atau pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Dan ketika pukul 7.30 malam waktu Turki dan pukul 12.30 waktu Malaysia, mereka telah tahu keputusan. Sangat cepat, hanya 2 jam setengah. Ini yang harus kita contohi. Sebab pemilihan presiden ini hanya dapat diketahui dalam masa 2 jam setengah. Ini satu perkara yang sangat luar biasa bagi sebuah negara yang besar seperti itu. Dan pemilihan raya ini sangat-sangat cepat. Dan dikatakan bahawa sokongan organ inilah yang memberikan kelebihan kepada Erdogan. Inilah selepas sokongan diberikan oleh calon yang kalah tadi, dan 5% ini diberikan kepada Erdogan, tetapi yang sebenarnya lah 3% saja. Ini ialah Kılıçdaroğlu yang yakin dia menang. Dalam tandingan dia yakin, dia kata kami akan menang dalam persaingan kedua sebab sokongan diberikan oleh rakyat Turki yang ingin kembalikan kepada demokrasi. Dan dia mengatakan Erdogan bersifat diktatorship, bersikap diktator, dan dia mengambil ruang untuk kembalikan kepada demokrasi. Dan dia yakin menang sebab di belakangnya Kesatuan Eropah dan Amerika bersamanya. Tetapi sebagaimana dijangka, mereka jangka tidak berlaku, dan itulah perancangan dan ketuan ilahi yang muktamad. Kita lihat di antara dua tokoh. Ini tokoh saya nak sebut berbayar nama ni, Kılıçdaroğlu ni, dan dengan isterinya. Kita lihat dari segi dua. Dia ingin kembalikan Turki kepada demokrasi kononnya. Dan kita lihat Erdogan dengan tradisi dengan isterinya. Daripada luaran kita dapat lihat apakah perjuangan masing-masing. Ini mereka tampil ketika dalam kempen pilihan raya sebelum 16 Mei yang berkeputusan bahawa Erdogan mendapat 49% dan dia mendapat 45%. Dan inilah perbezaan pertama yang kita lihat. Dan yang keduanya ialah di belakang Daroglu ialah Amerika. Amerika sangat benci pada Turki sebab Turki mempunyai kelebihan di dalam teknologi peperangan yang akhir ini, membina kekuatan tentera secara berperingkat-peringkat, dan oleh sebab itu harus disekat secara segera. Lebih lagi Turki mempunyai hubungan dengan Rusia. Turki dengan Rusia membuat perjanjian untuk kajian space bersama, dan ini tidak digemari oleh negara superpower. Dan oleh sebab itu di belakang calon lawan Erdogan ialah Amerika. Ini jelas. Di belakang Erdogan ialah Rusia. Di belakang Erdogan adalah Rusia, di belakang lawannya adalah Amerika. Maksud pertandingan Presiden Turki ialah di antara blok timur dan barat, bukan dua individu. Bukan pertandingan dua individu, tapi pertandingan dua blok dunia. Blok barat, blok timur. Blok barat kita tahu siapakah yang kuasai, dan blok timur sekarang sedang pertahankan maruah mereka daripada dicerobohi oleh pihak barat. Kita lihat Erdogan mengatakan bahawa barat tidak akan puas hati kepada kita selama-lamanya, dan Turki sebagai negara persimpangan timur dan barat. Dan Turki pernah memohon untuk masuk Kesatuan Eropah, tetapi masih lagi tidak dipertimbangkan oleh Eropah. Dan barat tidak pernah restu dengan kegiatan ekonomi ataupun teknologi yang dimiliki oleh Turki. Oleh sebab itu Turki menerima tekanan ekonomi yang sangat-sangat dahsyat. Liranya jatuh menjunam, dan orang Malaysia pergi ke Turki dapat berbeli belah dengan sebab pertukaran yang sangat rendah, lira yang sangat rendah. Dan itulah akibat daripada menentang superpower Eropah barat. Satu perkara yang dinyatakan sejelas sebelum pertandingan, tokoh ini, lawan Erdogan ini, Kılıçdaroğlu ini mengatakan, saya ingin perisytiharkan, saya adalah orang Syiah, kami akan berjuangkan kaum Syiah, dan dia adalah golongan Alwiyin.
Golongan Alawiyin ini menjadi musuh kepada kerajaan Osmaniyah sejak zaman berzaman. Mereka selalu mengadakan konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan Osmaniyah. Dalam sejarah Osmaniyah, sentiasa kumpulan ini memerangi secara diam-diam terhadap kerajaan Osmaniyah, dan mereka sentiasa diperangi sejak daripada zaman Osmaniyah, zaman berzaman. Dan kali ini mereka seolah-olah mengatakan bahawa sekiranya Erdogan itu mirip kepada Osmaniyah, kembali untuk kembalikan semula Osmaniyah, maka kamilah orang yang menentangnya. Dan dia menyatakan kami adalah golongan Alawiyin yang diisytiharkan sebagai golongan Syiah yang ditentang oleh Osmaniyah, dan dia mengatakan kami golongan Alawiyin. Saya keluarga miskin, kami daripada Syiah yang disokong oleh Syria, sebab Presiden Syria iaitu Hafiz Assad ialah seorang Alawiyin. Kami Alawiyin dan kami akan berjuang untuk Kurdish. Ini menyebabkan dia mendapat sokongan yang sangat hebat daripada golongan ini. Sebab di sepadan Turki dengan Syria ini ramai golongan ini. Dan ternyata dalam pilihan raya ini, kawasan ini memberikan undian kepada Kilish Daroglu ini. Dan dia isytihar mengatakan, saya seorang Syiah mazhab Alawiyin, dan kita dapat jangkakan sekiranya dia menang. Apakah sikap yang dibawa ke dalam pemerintahan Turki? Sebab Syiah ditentang oleh seluruh ahli Sunni. Dan Alhamdulillah kemenangan tidak berpihak padanya, walaupun Eropah sudah bersedia malam tadi. Saya dipahamkan sekali lagi, Eropah telah bersedia untuk merayakan kekalahan Erdogan. Sebab risikan mereka mengatakan ada peluang yang besar untuk tokoh pembangkang ini menang dalam pilihan raya, tapi tidak berlaku. Yang kedua, perjuangan yang dilakukan oleh Kılıçdaroğlu dahulu ialah pelarian yang dibawa oleh Erdogan masuk ke Turki sebagai pertolongan kemanusiaan. Dasar Erdogan yang longgar kepada pelarian yang membawa masuk orang Syria, pelarian Syria ke Turki, termasuk pelarian Cina di Turkian Timur yang dibawa masuk ke Turki. Turki menjadi pembela kepada pelarian ini sebab mereka satu bangsa. Dan Daroglu mengatakan dia akan menghantar kembali seluruh pelarian ini, dan itulah memberikan suatu lagi halangan untuk dia memenangi, sebab dia menghalang untuk ditetapkan jadi kerajaan ataupun memberikan sebagai pelarian kemanusiaan di Turki. Dan sekiranya dia menang, maka pelarian ini akan dikembalikan ke negeri masing-masing. Dan lebih menyayati, sekiranya kumpulan pada Turki Timur dikembali kepada China, kita tidak dapat bayangkan apakah nasib mereka, sebab mereka dizalimi, dibunuh dan ditahan oleh pemerintah China. Demikian juga Myanmar, sebagai Myanmar juga mendapat pertolongan daripada Turki. Selain dari Syria yang jelas yang bersepadan dengan Turki, maka golongan ini akan menderita sekiranya kekalahan berlaku kepada Erdogan. Dan itulah yang dapat kita lihat. Pelarian-pelarian inilah yang sangat dikhawatiri apakah nasib mereka sekiranya Erdogan kalah. Dalam pilihan raya yang awal, walaupun Erdogan tidak mencapai 50%, tetapi partinya, gabungan partinya memenangi 266 kursi di parlimen, dan dia adalah parti kumpulan yang majoriti dalam parlimen. Sekiranya Kılıçdaroğlu yang menjadi presiden, maka sangat sukar dia memerintah, sebab majoriti ialah bukan daripada partinya. Majoriti daripada parti yang dipimpin Erdogan, sekiranya Erdogan kalah, maka sangat sukar untuk mentadbir Turki, sebab dia daripada golongan ahli parlimen yang tidak majoriti. Kita lihat inilah pecahan di parlimen Turki. Kumpulan Erdogan dipanggil sebagai People's Alliance sebanyak 321 kursi. Manakala Nation Alliance ialah 213 dan yang lain 66, dan menunjukkan majoriti berpihak kepada kumpulan Erdogan. Ini ialah keputusan yang juga memberikan kelebihan kepada Erdogan dalam persaingan yang kedua. Satu perkara yang sukar untuk saya jelaskan ialah Parti Islam Turki. Parti Islam Turki yang bercita-cita untuk melaksanakan Islam di Turki sepenuhnya. Sedangkan dalam perpelagan Turki ialah agama mereka lah sekular. Sebaik mana sekalipun Erdogan, dia tidak boleh melaksanakan Islam. Sebab sekiranya dia melaksanakan Islam, dia bercanggah dengan pelbagaiannya, dia boleh dibawa ke penjara.
Sebagaimana Presiden pada tahun 1955, Presiden bernama Adnan Menderes, InsyaAllah saya sebut lepas ini, dia ingin membawa Turki ke negara Islam dan dia dapati bersalah dan dihukum gantung oleh negaranya. Dan sekiranya Erdogan juga melakukan pada sama, dia menerima nasib yang sama. Tetapi ada satu kumpulan parti, pimpinan Tamil Karamoglu, ialah parti Islam yang sejati. Dia tidak bersama dengan Erdogan dan dia bersama dengan musuh Erdogan. Ini sukar untuk kita pahami, sebab bagi mereka ada kesyatatan tertentu pada Erdogan yang kita tak tahu, tapi mereka lebih tahu. Dan parti Islam sebagai tim bantara, kalau ada persidangan Islam, yang kita jemput ialah parti Sadat, bukan Erdogan. Negara kita, sekiranya kita ada hubungan Islam dengan Turki, kita selalu menjemput dia. Dan tokoh ini tidak dikenali. Dia membawa mesej Islam, tetapi dia bergabung dengan lawan Erdogan. Ini sukar untuk kita fahami. Dan kita ingat bahawa pada mulanya mereka ingin bersama dengan Erdogan, tetapi Erdogan tidak memberikan weightage kepada perjuangan mereka. Lalu mereka berpisah. Parti Islam tidak menyokong Parti Keadilan yang dipimpin oleh Erdogan. Dan ini juga dikatakan sebagai sebab kemungkinan Erdogan kalah, sebab sokongan Parti Islam di Turki sudah semakin besar. Erdogan tidak mewakili Parti Islam, tetapi dia pemimpin Islam. Kena beza ya. Dia tidak mewakili Parti Islam, dia mewakili Parti Keadilan. Tetapi yang mewakili Parti Islam di Turki ialah Kemal tadi, Temel Karamoglu. Saya nak sebut nama ini payah sikit. Dan dia mewakili Parti Islam dan dia tidak bersama Erdogan. Dan dia seolah-olah dalam perjuangan tidak bersama dengan Islam. Tuan-tuan yang hormati, dia kata we agree to disagree. Kami boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. Kami dengan Erdogan tidak boleh bersama dalam perjuangan ini. Oleh sebab itu partinya telah terbelah. Ingat ya, asalnya Parti Islam yang dipimpin oleh Erbakan satu masa dulu, dan Erdogan lah anak didik daripada Erbakan. Parti yang dipimpin, Parti Islam yang dipimpin oleh Erbakan telah diharamkan, iaitu Parti Refah. Ini ialah pemimpin Islam, Erbakan. Dan anak Erbakan sekarang memilih untuk menubuhkan kembali, membaharukan parti ayahnya yang namanya Refah satu masa dulu, dan dia adalah sebagai penyokong kepada Erdogan, walaupun dia mengatakan kami tidak bersama dengan sesiapa, kami adalah di tengah-tengah. Dia keluar daripada Parti Islam dan menghidup kembali Parti Refah. Ingat, Parti Refah pimpinan Erbakan yang ingin kembali pada Islam, dan mereka mendidik Erdogan sebagai ahli mereka. Tapi Erdogan membawa aliran, dan apabila selepas Parti Refah diharamkan, maka Erdogan menubuhkan Parti Keadilan. Di antara Erbakan dengan Erdogan ada masalah juga sedikit sebanyak. Sekarang anak Erbakan telah menubuhkan parti baru, Parti Refah baru namanya, dan dia tidak bersama dengan Erdogan. Dan inilah yang menjadi perpecahan Parti Islam. Parti Islam tadi satu bersama dengan Kemal, satu lagi bersama dengan Erdogan. Dan dipimpin oleh Parti Erbakan ini ialah untuk menembokkan kembali, untuk melahirkan kembali parti yang diharamkan satu masa dulu, iaitu parti yang disebut sebagai Parti Refah. Tuan-tuan, ini Parti Refah. Parti Refah baru ini yang kita jangkakan perjuangan Islam yang pernah berlaku dalam sejarah Turki, tetapi sayang Presiden Erbakan telah digulingkan, partinya diharamkan. Nasib pejuang Islam, mereka akan memang nasib yang sama. Pejuang Islam di Mesir, Morsi, sekiranya dia berjuang secara ikhlas untuk Islam, tulen Islam, dia tidak akan lama. Pejuang yang tulen Islam tidak akan lama di mana-mana saja. Contohnya lah di Mesir, mereka akan digulingkan. Dan kita lihat Erdogan boleh bertahan 20 tahun, 21 tahun, tambah 5 tahun lagi, 26 tahun dijangkakan. Satu rekod yang sangat luar biasa. Pemimpin Islam yang boleh bertahan 25 tahun di Eropah, satu rekod yang luar biasa, sebab apabila mereka ingin kembali pada Islam, mereka akan diguling secepat mungkin. Contohnya lah Morsi, Presiden Mesir yang digulingkan sebaik saja dia bangkit dalam Islamnya. Tuan-tuan,
inilah image Erdogan dalam pilihan raya, image Islam, dan dia menggambarkan sebelum pilihan raya yang pertama, sekiranya saya kalah, saya akan serahkan kuasa ini secara aman. Penyokong saya janganlah memberontak, janganlah melakukan demonstrasi dan sebagainya, saya akan serahkan. Sebab ketika itu peluang Erdogan sangat tipis, bukan tipis, sangat-sangat 50-50 yang kemungkinan dia akan kalah. Dan dia dapat merasakan pada ini sebab tekanan daripada apa yang berlaku dalam negara Turki sangat genting. Pertama ialah gempa bumi yang berlaku di Turki. Kita lihat berapa ramaikah yang terkorban, yang kehilangan rumah, bangunan yang runtuh, tentulah tidak dapat diatasi dengan segera oleh Erdogan. Dan ini diambil peluang oleh musuhnya untuk mengatakan bahawa kerajaan tidak cekap dalam pengurusan negara. Kita tahu inilah bencana yang besar. Kerajaan mana sekalipun tidak akan dapat menyelesaikan dengan masa yang cepat. Dan ini dijadikan sebagai peluang, sebagai satu kempen bahawa penduduk Turki masih lagi tidak dibela sebab rumah mereka yang runtuh, manusia yang terkorban, dan masih tinggal di kawasan-kawasan khemah-khemah pelarian, khemah-khemah sementara yang belum dapat ditingkatkan kepada rumah yang sebenarnya. Sebenarnya Erdogan telah membina rumah yang banyak tetapi tidak cukup untuk menampung seluruh mangsa yang terlibat. Dan ini jadikan kempen untuk menentang Erdogan. Dan inilah satu poin yang besar. Sebab benar tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Sehingga kita lihat lira juga ekonomi Turki apabila dia kelihatannya tidak bersama NATO sebenarnya, tidak bersama dengan Barat sebenarnya, lira ditekan sehingga jatuh serendah-rendahnya, jatuh nilai 44%, sangat-sangat mendukacitakan. Dan ini menyebabkan partinya dan Erdogan dikritik kerana kelemahan mengurusi ekonomi. Dan orang ini, lawannya adalah Kemal ini ialah pakar ekonomi. Dan itulah sebabnya Erdogan merasakan sesuatu yang sangat perit untuk dia bertanding kali ini. Tapi alhamdulillah akhirnya kemenangan berpihak padanya. Kita lihat lira Turki jatuh dengan begitu banyak, jatuh dengan sangat-sangat menurun, dengan sangat-sangat decline, dengan monotonic decline. Dan itulah yang dilalui oleh kerajaan Turki. Ekonominya sangat-sangat merudum. Inilah perancangan negara besar terhadap negara yang cuba membangun dengan kekuatan tentera. Dan Erdogan mengulang sekali lagi, kami akan menjadikan Turki sebagai superpower. Ini tidak digemari oleh Barat, tidak digemari oleh mereka, walaupun Turki bersama dengan NATO. Kita lihat yang ketiga, ialah apabila Turki tidak membenarkan Finland dan Sweden untuk masuk dalam NATO. Ini menimbulkan kecaman yang besar daripada Eropah. Selagi tidak dibenarkan oleh Turki dan Bulgaria, satu negara, anggota baru NATO tidak boleh diterima. Dan ini menjadi konflik yang sangat-sangat berpanjangan. Walaupun sekarang dikatakan kedua negara ini diterima dalam NATO, tetapi asalnya tidak diterima. Dan Turki menjadi penghalang. Maka Rusia yang bersama dengan Presiden Erdogan memberi amaran kepada Sweden dan Finland, sekiranya mereka menyertai NATO, maka akibatnya sangat-sangat hebat. Kami bukan serang Ukraine, dan Ukraine telah ranak sekarang, dan kami akan serang Finland dan Sweden. Tuan-tuan, berita yang sebenarnya, Ukraine telah kalah, Amerika telah kalah di Ukraine, dan Rusia telah meraihkan kemenangan. Berita di Malaysia tak pernah sampai berita yang demikian. Kata Rusia, kami akan menghancurkan Sweden dan Finland. Sekiranya Finland dan Sweden berkeras untuk bersama NATO, sebab tujuan bukan lain, sebab untuk mencari sepadan yang paling dekat dengan Rusia. Apabila mereka kecundang di Ukraine, maka mereka mencari tempat baru untuk kekuatan tentera NATO bersama mereka, dan Turki menjadi penghalang. Oleh sebab itu kita lihat Quran dibakar di Sweden bukan kerana seorang individu, tetapi Sweden, Denmark yang minta supaya Quran dibakar. Dan disokong oleh kesatuan Eropah. Itu sebab umat Islam bangkit bukan sebab Al-Quran dibakar oleh individu, tetapi Eropah yang bakar Al-Quran sebagai respon kepada Turki. Itu sebab mereka membakar di luar kedutaan Turki. Tetapi mereka tidak sangka respon daripada seluruh umat Islam terhadap perkembangan ini sangat-sangat menakutkan Eropah.
Kita lihat seorang pejuang LGBT membaca Al-Quran, diupah, dan di belakangnya lah negara Denmark dan Sweden sendiri, disokong oleh kesatuan Eropah. Ini yang kita tak beritahu di Malaysia. Eropah yang membaca Al-Quran ini melalui tangan seorang gila, seorang pengamal LGBT, dan dia tidak tahu apa yang dia buat. Dia di belakangnya ialah negara superpower yang minta supaya apakah respon Turki tentang pembakaran ini, sebab Turki tidak membenarkan filem untuk menyertai NATO, tetapi dia lupa bahawa bukan Turki yang menjadi sasaran, tapi seluruh umat Islam dunia bangkit untuk pertahankan kesucian Islam. Yang kedua, yang keempat, kita lihat bagaimanakah apabila jatuhnya Osmaniyah. Cyprus ialah kepunyaan umat Islam, Greece, Yunani ialah kepunyaan Islam, Balkan ialah negara umat Islam Osmaniyah. Tapi apabila kita kalah dalam Perang Dunia Pertama, maka Cyprus diberikan sebahagian kepada Turki, sebahagian kepada Greece. Greece diberikan kepada Greece, sedangkan Greece itulah Osmaniyah. Balkan telah diserahkan kepada negara asal, bukan lagi Osmaniyah. Maka peperangan mungkin tercetus di Cyprus. Tengok Cyprus, satu bahagian Turki, satu bahagian lagi Greece. Dan inilah yang dituntut, yang dirancang oleh Barat apabila kekalahan Osmaniyah, supaya peperangan terus berlaku di sini. Dan oleh sebab itu, maka Turki meminta pertolongan daripada Rusia. Ini diketahui open secret. Erdogan sebagai negara NATO tetapi bersama Rusia, dan dia harus dihancurkan secepat mungkin. Perancangan Barat untuk menghancurkan Erdogan sebab perkara ini. Dan tuan-tuan yang saya hormati, NATO walaupun menjadikan Rusia ataupun Turki sebagai anggotanya, tapi tidak menganggap Turki sebagai anggotanya, sebab Turki menjadi ancaman kepada anggota lain. Turki, kenapakah Turki blok NATO ataupun NATO yang curiga kepada Turki? Sebab perkara yang saya sebutkan tadi. Yang kelima, perjanjian Lausanne, iaitu apabila kita kalah dalam tahun 1924. 1923 negara Osmaniyah dipecahkan dan yang tinggal hanyalah Turki moden. Asalnya Osmaniyah ialah Afrika, Eropah dan Asia, itulah negara Osmaniyah. Tapi apabila kita kalah, perjanjian Lausanne dikenakan dan diserahkan sebahagian besar wilayah Osmaniyah kepada negara berikat, iaitu British, Perancis, Amerika, Itali dan lain-lain. Dan inilah perjanjian Lausanne yang berkuasa selama 100 tahun, yang bermula pada tahun 1923, dan sekarang perjanjian telah tamat. Bila perjanjian tamat, Turki boleh mengambil kembali wilayah yang diserahkan sebelum ini, termasuklah Greece yang merdeka, itu sebahagian daripada Turki. Balkan juga, walaupun dipersoalkan bahawa Balkan tidak ada hubungan lagi dengan Turki, tetapi kerana penyerahan wilayah ini dilakukan oleh perjanjian Lausanne, perjanjian Lausanne telah berakhir, maka Turki boleh mawa ke antarabangsa untuk mengambil wilayahnya yang lain. Dan Turki, Erdogan sangat-sangat serius dalam kali ini, dan Erdogan harus dihapuskan. Tuan-tuan, Turki yang tinggal hanya ini. Osmaniyah yang besar melibatkan 3 benua, hanya tinggal Turki moden, dan sebahagian daripada pulau-pulaunya diserahkan kepada Greece. Tujuannya untuk menimbulkan peperangan di antara Turki dengan negara Greece yang disokong oleh Eropah, dan peperangan akan meletus bila masa apabila tamatnya perjanjian Lausanne. Itulah latar belakangnya. Perjanjian Lausanne akan tamat, sudah tamat sebenarnya bulan Januari lepas. Oleh sebab itu, apakah tindakan yang dilakukan Erdogan untuk mengambil kembali sebahagian daripada negara Eropah untuk dimasukkan dalam Turki yang asalnya Osmaniyah, Ottoman, dan Erdogan digambarkan sebagai Khalifah Osmaniyah yang ingin kembali Osmaniyah, yang ingin untuk menggali semula wilayah ataupun Empire Osmaniyah yang telah hilang sejak 100 tahun lepas. Inilah yang menimbulkan kemarahan Eropah kepada Erdogan. Mereka perlu bentuk gerung pemimpin yang baru. Pemimpin yang mereka gerung itulah Kemal Kılıçdaroğlu, yang kita kena faham sebelum kita lihat pertandingan presiden. Bukan pertandingan individu, tetapi pertandingan di antara blok timur dan barat, Islam dan bukan Islam. Tuan-tuan, cuba tengok ketika pembahagian perjanjian Lausanne.
Pulau-pulau di tepi Turki diserahkan pada Greece. Tak menasabah sama sekali. Sedangkan Greece itu ialah Osmania satu masa dulu. Apabila kita kalah, pulau-pulau di tepi Turki diserahkan pada Greece supaya timbul perbalahan. Dan sekarang penjajahan asalnya di pulau ini tidak boleh tempatkan tentera. Sekarang tentera penuh di situ. Tentera Eropah penuh di situ. Dan dijangkakan peperangan akan meletus di situ. Dan Turki yang sedang membina superpower dalam tentera tidak digemari oleh kesatuan Eropah. Ini sebab Erdogan mesti dihapuskan dengan apa cara sekalipun. Dan ini nasib Turki, yang apabila perjanjian ini telah berakhir, maka Turki boleh membawa kes ini ke Mahkamah Antarabangsa, dan kita percaya bahawa Turki tidak akan mendapat totalnya, sebab Mahkamah Antarabangsa kita tahu siapa yang berada di baliknya. Turki dan Greece diambang peperangan, dan Erdogan menjadi orang penting di sini. Oleh sebab itu, hubungan antara Turki dengan Rusia sangat rapat, dan inilah yang menghalang daripada peperangan ini bermula, disebabkan hubungan antara Turki dengan Rusia. Walaupun Turki adalah NATO, tuan-tuan. Perkara yang keenam, yang sangat penting, Erdogan sekarang merancang untuk membina sebuah terusan ke Laut Hitam. Laut Hitam ialah tempat sangat strategik, sebab kita lihat Laut Hitam ini ialah tempat akses kepada Ukraine, akses pada Crimea. Yang sebenarnya Amerika ingin mengambil Crimea, itu pulau yang semenanjung ini yang asalnya Osmania, tetapi sekarang di bawah Rusia. Sebenarnya Amerika ingin mengambil Crimea. Sebelum Crimea, mereka ambil Ukraine lebih awal. Sedangkan Ukraine ialah asalnya adalah negara Soviet Union, Rusia, yang dipisahkan daripada Rusia oleh Amerika. Maka tibalah masa Rusia mengambil balik wilayahnya, Ukraine namanya, dan tetapi Crimea adalah masih di bawah Rusia. Barat ingin mengambil Crimea, dan oleh sebab itu kita lihat Teluk Bosporus ini, terusan Bosporus ini ialah kepunyaan antarabangsa. Walaupun dia di antara negara Turki dengan Turki, Turki tidak boleh akses sepenuhnya kepada terusannya. Itu bagaimanakah tentera Azad melakukan kepada negara Islam. Dan oleh sebab itu Erdogan merancang untuk membina satu terusan baru. Terusan yang tuan lihat di situ, yang akses daripada Laut Mediterranean ke Laut Hitam. Dan ini akan memberikan hak mutlak kepada Turki. Ini sangat membimbangkan kuasa besar, sebab Rusia boleh masuk melalui terusan ini. Walaupun disekat daripada ini sepenuhnya, tidak sepenuhnya, tetapi ini akses yang sangat luas untuk memasuki ke dalam Laut Hitam, dan inilah yang sangat dibenci oleh Barat dan Amerika. Tiba-tiba Turki menemui gas yang banyak di Laut Hitam, dan Laut Hitam ini sekarang dijangkakan 320 bilion cubic meters minyak yang ditemui, yang baru ditemui dan bakal ditemui lagi. Kapal explore cari gali minyak sedang rancak dijalankan, dan ini harus Erdogan dihapuskan secepat mungkin. Sekiranya Turki menjadi superpower dan mempunyai minyak sendiri, dapat kita bayangkan ancaman kepada negara Eropah. Oleh sebab itu Erdogan harus disekat, dan perancangan ini begitu lama, tetapi Erdogan kekal masih berkuasa, dan itulah perancangan ilahi yang kita lihat. Inilah yang dirancangkan untuk masuk ke Laut Hitam, dan barangkali akan disempurnakan selepas kemenangan ini. Selain pada itu, kita lihat Crimea menjadi perkara yang paling besar. Kita jangkakan peperangan berlaku di Crimea, tetapi tidak di Ukraine. Ukraine itu sebagai test ground, tetapi yang sebenarnya Crimea. Peperangan Crimea sedang dilakukan dengan rancaknya. Sebenarnya peperangan yang akan berlaku ialah di Crimea. Ini sangat menakutkan, dan negara yang terlibat di kawasan itu akan merana, dan Turki antara satu daripadanya. Oleh sebab itu Erdogan di Turki tidak kondusif kepada perjuangan Eropah. Harus diganti dengan pemimpin lain yang dapat menolong Eropah untuk menawan Crimea dan Amerika. New World Order. Itulah yang berlaku, tuan-tuan. Dan kita lihat sebenarnya mereka telah mula peperangan di Crimea. Crimea inilah bumi Islam, bangsa Tatar yang sangat berani.
Osmaniyah dalam sejarah mereka satu masa dulu yang membuka Bosnia Herzegovina sebagai itu ialah tentera daripada Crimea, dan Crimea telah hancur ketika zaman Soviet Union, ketika zaman Bolshevik membunuh umat Islam di situ. Masjid diruntuh dan Rusia mengambil alih Crimea, dan dasar Rusia berubah selepas Putin, dan sebelum ini mereka membunuh umat Islam. Tetapi akhir-akhirnya ni kita lihat Putin memberikan satu sikap yang lunak kepada Islam sehingga Islam berkembang di Rusia dengan cepat sekali. Ini sebenarnya yang berlaku. Turki menjadi pemain yang penting dalam peperangan di Crimea, tetapi belum berlaku dan kita harap tidak berlaku. Yang ketujuh, apa yang teknologi yang dicipta oleh Turki tentang drone dalam peperangan tidak dapat ditangani oleh mana-mana negara. Turki menduduki tempat pertama dalam teknologi drone sekarang, dan sekiranya ini diperluaskan sebagai inventory dalam logistik peperangan Turki akan datang. Kita lihat dalam peperangan di sebelum ini yang di Azerbaijan, kita lihat bagaimanakah drone Turki menghapuskan musuhnya dengan cepat, dan kejayaan yang ditunjukkan oleh drone yang dibina oleh Turki sangat-sangat efektif. Kita lihat inilah Bayraktar yang dicipta di Turki dapat musnahkan dengan tepat, dan ini ialah satu daripada menyebabkan Eropah tidak gemar kepada Turki yang mengembangkan senjata yang dapat mengalahkan mereka satu masa akan datang. Satu yang ketujuh, ke-8, Erdogan sangat dibenci sebab dia membina airport terbesar dunia. Airport yang dibina oleh ini dikatakan bakal beroperasi dan menjadi antara terbesar dunia, dan the world's biggest airport yang menggantikan airport Kamal Datuk. Ini ialah satu daripada cita-cita besar Turki untuk menjadi superpower dalam penerbangan, dan Turkish Airlines sekarang dalam komersial pun dia menduduki tempat yang terbaik di dunia sekarang. Tuan-tuan yang hormati, ini Turkish Airlines mengalahkan airline Eropah dalam konteks khidmatan, dan Turki bercita-cita untuk menjadi penguasa dalam penerbangan antarabangsa. Dituduh yang ke-8, Erdogan dituduh untuk kembali Turki kepada zaman Osmaniyah. Keagungan Osmaniyah yang berdiri selama 600 tahun, yang satu ketika dulu menguasai 3 benua, ingin dikembalikan oleh Turki. Satu masa dulu Amerika membayar uang tahunan kepada Turki. Negara yang terbesar satu masa dulu, superpower yang terbesar ialah Osmaniyah, sehingga Amerika terpaksa membayar opti kepada Osmaniyah. Berita ini tidak ada dalam sejarah kita. England terpaksa bayar opti kepada Osmaniyah, dan mereka mengutus opti setiap tahun kepada Istanbul satu masa dulu. Dan Turki ingin mengembalikan cita-cita bahawa Turki kembali pada superpower sebagaimana yang dialami oleh Osmaniyah dalam sejarah mereka. Ini sangat dibenci oleh musuh yang bencikan Islam, tuan-tuan. Mereka gambarkan Erdogan sebagai khalifah yang pakai serban sebagaimana pemimpin-pemimpin khalifah kita. Maksudnya dia sangat bimbang sekiranya Turki menjadi Osmaniyah kembali, sebab perjanjian Lausanne telah berakhir dan Turki ada upaya untuk membina kembali, dan Erdogan bersumpah tahun 2053 saya akan jadikan Turki sebagai superpower. 2053, 30 tahun akan datang. Dan inilah yang sangat dibenci oleh musuh yang melihat Erdogan adalah sebagai ancaman kepada dunia, dan mereka tunjukkan calon yang mereka taja, iaitu Kemal Kılıçdaroğlu. Satu masa dulu Osmaniyah adalah sebuah negara yang besar. Inilah Osmaniyah. Mesir, Libya, semuanya di bawah Osmaniyah, termasuk Iraq, sebahagian Iran, dan di kawasan Balkan ialah Osmaniyah, dan seluruh Yunani ialah Greece di bawah Osmaniyah. Apabila kita dikalahkan oleh tentera Berikat dalam Perang Dunia Pertama, yang tinggal ialah Turki kecil. Osmaniyah yang besar hilang, dan yang Osmaniyah yang kecil, Osmaniyah yang ada ialah Osmaniyah Turki, Republik Turki sekarang. Sangat kecil, 1/10 daripada kawasan asal.
Dan sekarang sekiranya perjanjian Lausanne telah tamat, Turki boleh mengintai mana-mana kawasannya yang lama, yang boleh dia ambil kembali dengan Mahkamah Dunia. Sebab ini kawasan dia, termasuk Mekah, termasuk Madinah, termasuk Afrika, Mesir, seluruhnya dipunyai oleh Osmania satu masa dulu. Tetapi bagaimanakah tentera Azab memecahkan sehingga akhirnya Osmania tinggal Turki yang kecil, dan dia ingin kembali kepada keagungan Osmania. Ini ialah satu cita-cita yang besar yang disekat daripada seluruh penjuru, dan pertandingan dirancang. Oleh sebab itu, lawan Erdogan bukan lawan Erdogan, tetapi lawan Islam itu sendiri. Dia mengaku dia adalah Syiah yang ditentang oleh Osmania sepanjang zaman. Dan sekarang dalam pertandingan ini dia mengatakan, saya Syiah Alawiyin dan kami ingin menentang Osmania. Itulah latar belakang kepada pertandingan ini. Ke-8, ke-9, mereka melihat kekuatan Erdogan sehingga Museum Hagia Sophia yang telah dijadikan museum telah ditukar menjadi masjid. Dan ini satu lagi kemarahan Eropah kepada Erdogan. Sebenarnya yang belakang penukaran gereja ataupun museum Hagia Sophia kepada masjid bukan usaha Erdogan sama sekali, usaha orang lain. Ini dilakukan oleh rakyat Turki, tidak kena dengan Erdogan. Mereka membawa ke mahkamah sejak tahun 60-an, ketika Erdogan masih kecil, masih bayi. Perjuangan untuk menukarkan kembali museum Hagia Sophia kepada masjid dilakukan. Bahkan Erdogan tidak gemar untuk menukarkan kembali. Buktinya dalam 11 tahun lepas, kawan kita yang bersolat dalam museum ditangkap oleh tentera Erdogan. Jangan kamu nak jadikan kembali masjid kepada museum, itu mesej ketika itu. Tetapi yang berusaha untuk mengembalikan museum kepada masjid ialah rakyat Turki. Dan tuan-tuan, apabila mahkamah telah menyatakan bahawa, mengeluarkan perintah bahawa masjid yang ditukar menjadi museum tidak sah, maka hari ini museum ditukar menjadi masjid kembali. Ini dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi. Dan Erdogan mengisytiharkan bahawa pada tahun 2020 lepas, Julai 24, menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid kembali. Dan ini menyebabkan Eropah kemarahan. Seluruh dunia menentang Erdogan sebab membawa kembali dari museum menjadi masjid. Sedangkan yang berusaha bukan Erdogan, ini orangnya, yang daripada muda sampai tua, namanya Ismail Khan Demir, yang membawa kes ini ke mahkamah ketika Erdogan belum ada lagi. Dia turun naik mahkamah berkali-kali, dan dia tak pernah kecewa sejak tahun 66 lagi. Dia naik ke mahkamah, turun mahkamah, naik mahkamah dengan wang dia. Akhir sekali Mahkamah Tinggi membenarkan permintaannya untuk kembali dengan bukti-bukti. Dia ada bukti-bukti bahawa ini adalah gereja yang dibeli oleh Sultan Ahmad Fatih, ada resip, ada sebagainya. Bukan dirampas daripada gereja, tetapi dibeli, dan dengan persetujuan orang Kristian menjual gereja Hagia Sophia untuk menjadi masjid. Tiba-tiba ketika zaman kapal Ataturk ditukar menjadi museum. Dan akhir sekali dengan bukti-bukti yang dikemukakan oleh tokoh ini yang sudah tua sekarang, mahkamah telah membenarkan bahawa museum ditukar tidak sah untuk dijadikan museum dan ditukar menjadi kembali pada masjid. Ini usaha Ismail, tak ada kena dengan Erdogan. Tetapi Erdogan mendapat nama apabila dia mengisytiharkan bahawa mulai hari ini Hagia Sophia Museum dikenali sebagai Hagia Sophia Masjid Jami' Hagia Sophia, dan dia dapat nama. Tetapi yang terlibat tak ditunjukkan sama sekali. Tuan-tuan semati, Hagia Sophia menyebabkan Persatuan Gereja Dunia condemn Erdogan. Dia salah orang. Dan Persatuan Paus Vatican condemn. Dan tuan-tuan, kumpulan Ortodok condemn Erdogan. Dan dia perlu dipecat dengan segera. Dia perlu dijatuhkan segera. Masa yang sesuai ialah masa pilihan raya. Dan Erdogan dibenci oleh seluruh persatuan gereja Eropah, termasuklah yang persatuan gereja di Greece ataupun di Yunani. Mereka condemn Erdogan dalam konteks
gereja ataupun museum dijadikan masjid kembali. Tetapi kata Erdogan, kamu tidak bising apabila Islam jatuh di Cordoba. Masjid Jami' Cordoba ditukar menjadi katedral sampai ini. Kenapa kamu tidak perjuangkan ini? Apabila Masjid Jami' kita Cordoba, Masjid Jami' Cordoba ditukar menjadi gereja sampai ini, kenapa kamu tidak persoalkan? Kata Erdogan. Hujah dia kuat. Kata Erdogan, kamu tengok di Toledo, inilah Masjid Jami' Toledo. Masjid Jami' Toledo, ibu negara Islam pertama di Andalusia. Apabila kita kalah ditukar menjadi gereja, kenapa kamu tidak persoalkan ini? Kata Erdogan. Rupa-rupanya mereka melihat Erdogan sebagai pembela Islam. Dan kata Erdogan, bukan itu. Bukan Hagia Sophia saja yang saya ingin kembali kekalkan masjid, tetapi kami akan bebaskan Masjid Aqsa. Itu kata-kata Erdogan. Ini sebab dia mesti tukar. Dengan apa cara sekalipun, Erdogan mesti dihapuskan. Kata Erdogan, saya akan bebaskan Masjid Aqsa. Tunggu masa. Dia kata, tengok, kami akan bebaskan Masjid Aqsa. Dan after turning Hagia Sophia to mosque, kami akan kembalikan Masjid Aqsa sepenuhnya benar Islam. Boleh jadi kata-kata politik. Dan dia kata, Israel have no conscience, no honor, no pride. They curse Hitler day and night, but they have surpasses Hitler in barbarism. Mereka condemn Hitler, tetapi mereka bertindak lebih jahat daripada Hitler sekarang, kata Erdogan kepada umat Islam di Palestin. Tetapi ingat tuan-tuan, Erdogan tidak boleh melakukan Islam sebab Turki lah negara sekular. Kemal Atatürk telah meletakkan Turki lah negara sekular. Malaysia agama resmi kita ialah Islam. Turki agama resmi Turki ialah sekular. Siapa yang melakukan Islam kena hadap ke mahkamah dan hukuman sedang menanti bagi mereka yang melaksanakan Islam di Turki. Dan Erdogan yang dikenali sebagai pemimpin Islam harus bertindak dengan sangat cerdik. Kalau tidak, dia akan kecundang sebagaimana kecundangnya presiden pertama. Presiden ini Presiden Adnan Menderes. Kisahnya cukup menyayati. Dia adalah pengikut Kemal Atatürk yang setia dan bertindak untuk menghapuskan Islam di Turki. Satu hari dia naik kapal terbang. Kapal terbang rusak enjin dalam perjalanan. Dia pejam mata, kapal terbang mencudam. Sekiranya saya masih hidup lepas ini, saya akan tukar peta Turki menjadi negara Islam. Dia kata, dalam ketika dia pejam mata, dia ingat dia sudah mati. Tiba-tiba kapal terbang mendarat dan dia tunaikan hajatnya. Dia tukarkan sebahagian daripada sistem negara Islam. Akibatnya dia dibawa ke mahkamah, dihukum gantung sampai mati. Menderes dihukum sampai mati sebab dia melaksanakan Islam, dan Erdogan harus mengetahui, tuan-tuan, hubungan Turki dengan Israel tidak boleh dipadamkan. Hubungan Erdogan dengan Israel tidak boleh dipadamkan. Kita melihat daripada 12. Dan kita lihat perniagaan Turki dengan Israel sangat besar. Satu sudut dia adalah pejuang Islam, satu sudut yang berbeza. Dan tuan-tuan jangan marah pada saya lihat daripada fakta yang berlaku sejak pada zaman berzaman. Kita lihat negara yang walaupun mereka tidak ada hubungan dengan Israel, tetapi kecuali Turki yang ada hubungan diplomatik dengan Israel, yang mengiktiraf Israel, yang ada hubungan dagangan dengan Israel, ialah negara-negara ini. Antaranya lah negara Turki, Mesir, Azerbaijan, Maghrib, Morocco, Malaysia. Malaysia dicatatkan sebagai kita tak ada hubungan dengan Israel, tetapi kita menyokong dagangan mereka. Supermarket kita lihat ada grapefruits. Grapefruits itu bukan anggur tuan-tuan, limau. Grapefruits yang dihasilkan oleh Israel. Kita ada supermarket kita. Kita ada hubungan dengan Israel. Yang kita sebut kita tak ada hubungan, tetapi perdagangan kita ada. Dicatatkan oleh dunia. Inilah dua wajah yang berbeza kita. Demikian juga dengan Erdogan, yang berjumpa dengan Kemal Syaris, yang membunuh Islam ialah Erdogan. Ini masa mudanya, dan dia disanjungi oleh Shimon Peres, wajah yang tuan-tuan tidak kenal. Di sebalik pejuang Islam, pejuang yang ada hubungan dengan Israel. Kita lihat Morsi yang tidak ada hubungan dengan Israel akan jatuh hari pertama dia naik
tahta. Tapi Erdogan sudah 25 tahun. Mari kita berfikir. Dan tuan-tuan, Erdogan ialah orang pertama yang melawat kubur Theodor Herzl, pemimpin Zionis yang menjatuhkan kerajaan Osmaniyah. Sedangkan Erdogan ialah ingin menggalikan kembali Turki pada Osmaniyah. Sedangkan Theodor Herzl yang dilawati oleh Erdogan ialah mereka yang menghancurkan Osmaniyah. Tengok kontradik. Dan Erdogan ke kubur Theodor Herzl, dan tuan-tuan, Theodor Herzl inilah yang menghancurkan Islam. Ini sebab sebahagian daripada Islam tidak bersama dengan Erdogan. Kalau kita pergi ke Turki, kita dapat kisah ini. Saya banyak bergaul dengan orang Turki, dan kisah ini diceritakan orang Turki dengan fakta-fakta yang kita dapat daripada sumber lain. Dan jatuhnya Masjid Al-Aqsa disebabkan oleh Hitler, oleh Theodor Herzl. Theodor Herzl yang diwakili oleh Erdogan inilah yang menjatuhkan Masjid Al-Aqsa. Tengok kontradiknya fakta ini. Betapa kontradiknya fakta ini. Dan tuan-tuan, apabila Turki ingin join UE, Kesatuan Eropah, apa kata mentornya? Mentornya ialah Erbakan. Kalau Erbakan menjadi tibantara kita dengar kata Erbakan. Erbakan mengatakan Erdogan is a helper of the Zionist world order. Ini kata Erbakan, bukan saya. Maaf saya sekali lagi. Tokoh yang menjadi mentor kepada Erdogan mengatakan Erdogan adalah ejen Yahudi. Bukan saya kata. Dan tuan-tuan lihat sendiri bagaimanakah mereka berpisah. Sebab mereka dalam parti Refah. Refah diharamkan. Itulah nilai Islam. Kalau Islam yang ingin ditegakkan, dia akan diharamkan. Sedangkan parti keadilan berkembang dengan baik. Ini suasana politik di Turki. Mari kita lihat dua-dua wajah. Dan oleh sebab itu, ketika ada forum di Davos, ketika itu ada pemimpin Yahudi, ada pemimpin Erdogan. Erdogan menyela Yahudi, sangat jahat. Tadi dia melawat Yahudi, kemudian dia sela Yahudi, kamu pembunuh umat Islam. Dan Shimon Peres yang duduk situ seolah-olah tak ada respon, no respon, seolah dirancang. Dan Erdogan lari daripada forum sebab Israel sedang membunuh umat Islam. Dan Erdogan ketika balik di Turki disambut sebagai hero besar-besaran sebab dia menentang Yahudi. Tapi tadi dia melawat Theodor Herzl. Dan Erdogan mengatakan sekiranya mereka ingin kembali ke Jerusalem untuk membina embassy mereka, kami akan tentang. Turki akan tentang mereka jangan cuba buat bina kedutaan mereka di Jerusalem sebab Jerusalem adalah milik Islam. Tetapi sebaliknya yang membina embassy ini ialah Erdogan. Yang membina embassy Amerika di Jerusalem ialah syarikat Erdogan, syarikat kepunyaan Turki. Ketika itu Turki di bawah Erdogan. Yang membina ialah Limax Nizat Odemen, ialah kawan Erdogan, yang membina embassy Amerika di Jerusalem. Ada banyak wajah yang kita harus lihat, dan kita lihat dan kita pertimbangkan. Kemudian Turki menjadi hub antara Israel dengan dunia lain. Untuk pergi Israel, kita lalui Turki. Ini satu wajah yang tidak dapat dinafikan oleh pengkaji kita, termasuk di Malaysia. Tuan-tuan yang saya hormati, bangunan Tel Aviv Skyline dibina oleh syarikat Turki. Ada dua wajah yang berbeza. Mari kita lihat dua-dua wajah. Barangkali sangat kontroversi apa yang sebutkan ini. Dan tahun lepas Presiden Israel melawat Turki dan disambut besar-besaran. Bagaimanakah kita nak lihat? Sebab sekiranya Erdogan melaksanakan Islam, nasibnya tidak lebih baik daripada Morsi. Dan this historic visit
will be a turning point in relation between Turkey and Israel. Dan lawatan kami daripada Israel dengan Turki ini untuk mempereratkan lagi hubungan kami. Dan state of Israel has great value of our country, kata Erdogan. Kita akan rapatkan lagi dengan Israel, dan hubungan Turki dengan Israel akan dirapatkan sebab Israel mempunyai nilai sangat tinggi di sisi Turki. Kita nilai dulu. Tuan-tuan, balasan daripada Presiden Israel, tuan-tuan boleh lihat di sini. Sebab this is very important moment in relation between our countries, kata Israel. Inilah momen yang baik. Kita bina kembali hubungan kita yang selama ini kita telah bina, kita bina kembali. Tetapi the best among the worst. Tuan-tuan yang saya hormati, Turki bukan negara Islam, tetapi negara sekular. Dan dasar Turki ialah sekular. Mereka minum arak secara terbuka, dan mereka berjuangkan untuk membela Erdogan. Kita lihat gadis-gadis mereka yang kita tanya, solat, kami tak solat. Dan kelak malam di Istanbul tidak kurang daripada apa yang ada di London, di Paris. Kehidupan mereka hampir sama. Sebelum berlakunya gempa bumi, kita tanya bagaimanakah untuk selawat kepada pemuda dia, tak tahu apa selawat. Dan tuan-tuan, mereka akan pertahankan bersama Erdogan untuk mengekalkan sekular Turki. Dan ada yang saya sebutkan tadi, ini Perdana Menteri ataupun Presiden Adnan Menderes yang cuba melaksanakan Islam di Turki, dia digantung. Siapa yang melaksanakan Islam di Turki, dia bersalah, yang berhak dihukum gantung. Sekiranya Erdogan melaksanakan Islam, dia akan dihukum gantung. Yang dapat dilakukan ialah syiar Islam, macam pakai tudung, pergi masjid, dan kita harus biarkan untuk mereka minum arak. Itu boleh lakukan, sebab Turki adalah negara sekular. Tidak boleh kita lakukan Islam. Nak buat syiar Islam sikit-sikit boleh, khususnya pakai tudung. Sebab yang ingin melaksanakan Islam di Turki dibunuh presiden mereka sendiri. Dan inilah sejarah Turki yang harus kita kenal. Maka berakhirlah Adnan Menderes dengan misi Islamnya untuk menukarkan Turki menjadi negara Islam tidak dibenarkan sama sekali. Turki yang ada hari ini, tuan-tuan, ialah Turki yang bukan lagi Osmania. Dan walaupun demikian, sekurang-kurangnya mereka Iraq masih dalam kawasan mereka. Inilah yang sedang diperjuangkan oleh Erdogan. Erdogan ingin mengambil kembali kawasan yang berada di bawah Osmania, dan inilah tidak dibenarkan oleh kuasa besar. Dan itulah, tuan-tuan, sebagai pandangan saya. Minta maaf banyak-banyak kalau saya tersalah. Ada banyak aspek yang positif daripada presiden yang kita bincang ini. Di samping itu ada aspek yang negatif. Tetapi dia masih terbaik di kalangan pemimpin yang ada di Turki. Kecuali Islam yang tidak boleh naik di Turki. Bagi saya di Turki, pemimpin pilihan saya lah pemimpin parti Saadat, tetapi dia tidak berjaya sebagai ini. Dan dengan kata itu saya sudah dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.